Terima kasih Datuk Pengerusi di atas peluang untuk Batu Kawan membahas peringkat jawatankuasa Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat yang hanya menerima kurang 1% daripada belanjawan negara ini. Saya mulakan dengan butiran 00300 Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara. Saya nampak ada peningkatan daripada 2 juta ringgit sehingga 16 juta ringgit. Maka ingin saya tahu apakah justifikasi peningkatan yang begitu tinggi ini? Adakah kerajaan akan menetapkan kursus perkahwinan mandatori bagi pasangan yang mahu berkahwin, dan jika ada NGO dan badan-badan lain yang mahu membantu kerajaan untuk merealisasikan program ini, apakah tata cara ataupun metod untuk mereka offer servis mereka ini? Dan saya juga ingin tahu apakah KPI LPPKN untuk tahun hadapan, memandangkan tahun ini diberikan 2 juta, untuk tahun hadapan 16 juta, mesti ada rancangan atau plan bagi LPPKN. Saya mohon Menteri nyatakan apakah KPI-nya. Seterusnya saya memetik butiran 030500 wang saku institusi kanak-kanak. Saya nampak di sini ada pengurangan daripada 2 juta sehingga 1.8 juta. Mungkin satu pengurangan yang tidak begitu signifikan. Namun saya ingin tahu apakah justifikasi bagi pengurangan ini. Datuk Pengerusi, saya teruskan dengan butiran 031100 bantuan am dan 031200 bantuan sosioekonomi lain. Saya ingin tahu di manakah letaknya RM2 juta yang diumumkan oleh Menteri untuk 2,000 penerima yang berkelayakan dalam program bantuan daripada pihak kementerian yang telah disebut oleh YB Segambut dan YB Parit Bunta, yang dikatakan modal yang diumumkan adalah RM1,000, tapi yang berjaya hanya diberitahu RM500 akan diberikan. Itu pun bukan tahun ini tetapi tahun hadapan. Saya rasa ada cadangan lain, ada peluang lain untuk kerajaan sendiri menganjurkan program seperti ini, program keusahawanan ini. Datuk Pengerusi, kerajaan sendiri ada Institut Keusahawanan Negara, InScan, yang sudah ada trainer atau pelatih yang hebat belaka. Apakah kriteria syarikat swasta yang YB Menteri pilih dan terus percaya? Kos yang rendah yang ditetapkan, anggaran dalam RM50 sehingga RM100 di InScan ini boleh untuk digunakan untuk kursus 1 hingga 2 hari. Jadi yang juga boleh disponsor oleh pihak kementerian. Maka saya ingin tahu adakah benar yang dijanjikan RM1,000 akan dibayar RM500, dan jika ya, adakah ianya akan dibayar tahun depan, dan jika ya, mengapa bukan tahun ini? Datuk Pengerusi, seterusnya saya menyentuh butiran 020200 pembangunan wanita. Saya tidak nampak perkataan skuad wanita anti jenayah ataupun skuad wajah ini dalam belanjawan 2022. Walaupun ada modul di bawah kementerian ini yang diberikan kepada semua wanita, kira-kira 30 lebih ribu wanita yang mendaftar untuk menjadi ahli dalam skuad wajah ini. Skuad wajah ini memang dah wujud sebelum ni. Kita nampak ada banyak perkongsian gambar-gambar program-program sebelum ini dengan nama yang sama yang dihadiri oleh ramai anggota kabinet, menteri dan timbalan menteri sebelah sana. YB Ketereh pun pernah ada muka dia ada atas banner dalam program wajah wanita skuad wajah ini. So saya mohon, kalau ianya satu program yang recycle, kita tidak perlu dengan gahnya buat program pelancaran konon, walhal sebelum ni memang dah ada. Tapi saya juga ingin tahu apakah KPI skuad wajah ini, kerana saya nampak bulan Jun tahun ini skuad wajah juga terlibat dalam program untuk mengagihkan bakul makanan. Jika ya, siapa yang sponsor bakul makanan tersebut? Adakah daripada pihak kementerian ataupun dari NGO? Dan jika benar, adakah ini tanggungjawab mereka? Saya mohon satu penjelasan daripada pihak kementerian. Datuk Pengerusi, saya menyentuh butiran 010200 dasar dan perancangan strategik. Sejauh manakah plan strategi kebangsaan bagi menangani punca perkahwinan bawah umur hari ini? 445 kanak-kanak tercicir dari sekolah untuk berkahwin. Apakah komen dan pendirian pihak kementerian mengenai isu ini? Kes bunuh diri. Datuk Pengerusi, dalam satu jawapan Yang Berhormat Menteri menyatakan bahawa tiada pendakwaan akan diambil terhadap kes cubaan bunuh diri dari Mac 2020 sehingga Ogos 2021. Namun jawapan yang saya terima daripada KDN adalah
di bulan September menunjukkan 398 orang telah didakwa dari tahun 2020 sehingga Jun tahun ini. Saya nak tahu siapa yang mengelirukan Dewan. Adakah benar cubaan bunuh ini didakwa ataupun ada moratorium? Sebab saya dapat jawapan yang berbeza daripada dua kementerian yang lain di Parlimen ini. Datuk Pengerusi, seterusnya saya ingin juga di bawah dasar dan perancangan strategik ini untuk bertanyakan kepada pihak YB Menteri, saya difahamkan bahawa tahun ini rang undang-undang Akta Gangguan Seksual akan dibentangkan. Namun setakat ini belum lagi apa-apa taklimat bersama dengan ahli-ahli Parlimen pembangkang maupun bebas untuk kami memberikan input seperti yang dilakukan oleh Yang Berhormat Santubong, Menteri Undang-Undang dan Hal Ehwal Parlimen yang hari ini adakan taklimat untuk undi 18, tempoh hari untuk MA 63. Maka saya ingin ingatkan kepada Yang Berhormat Menteri, kami bukan musuh anda. Kami mahukan satu rang undang-undang yang baik untuk semua. Jangan kita dah bentangkan, nampak ada kelopongan, ada lakuna dalam rang undang-undang tersebut, maka harus ditarik balik untuk buat pindaan, pergi ke pejabat peguam negara, pergi sini, pergi sana, maka hilang satu hari nanti. Saya tak mahu satu keadaan macam tu. Jadi saya harap Yang Berhormat Menteri dalam tempoh masa ini buatlah satu taklimat, jemputlah kami ahli Parlimen pembangkang untuk memberikan komitmen kami untuk memberikan input. Last point Tuan Pengerusi 00800 Pejabat Kebajikan Masyarakat Negeri atau Daerah. Saya ingin tahu berapakah peruntukan secara keseluruhan bagi negeri Pulau Pinang, pejabat-pejabat JKM negeri Pulau Pinang, terutama sekali JKM di SPT dan SPS. Dan saya juga ingin menyentuh sistem pengisian borang JKM 18 ni. Saya rasa ada ruang untuk penambahbaikan. Masa COVID, banyak kali pejabat ditutup, pegawai pun tak boleh keluar. So pemohon JKM yang betul-betul perlukan bantuan, mereka akan hanya cari YB. Maka saya ingin cadangkan satu ruang dengan kaki tangan yang dapat bertutur dalam pelbagai bahasa, Tamil, Cina, dialek-dialek di Sabah dan Sarawak untuk membantu pemohon mengisi borang JKM. Dan pada masa yang sama, daripada kita terus menggunakan kertas di dalam era IR 4.0 ini, saya ingin cadangkan peranti diberikan kepada pegawai untuk scan dokumen-dokumen, scan IC, scan OKU card apabila lawatan dibuat bersama dengan pejabat yang berhormat untuk melicinkan proses permohonan bantuan kebajikan agar tidak perlu 2-3 kali ambil gambar, pergi print lagi. Kita just scan je. Kalau boleh bawa portable printer, lagi baik. Saya harap saya akan dapat jawapan yang baik daripada pihak kementerian. Sekian, terima kasih.